Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali bersama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi pada pagi ini kita bertemu secara live. Untuk meneruskan bacaan kita masih lagi dalam surah Ali Imran muka surat 64. Jadi pagi ini kita akan sambung pula pada ayat 109 sehinggalah 112. Baik, alhamdulillah, walaupun pagi ini keadaan hujan, insya-Allah kita akan tetap teruskan dengan pengajian kita. Insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian yang ada kelapangan masa, mari sama-sama kita semak bacaan pada pagi ini, iaitu ayat 109 sehingga 112 pada muka surat 64 pada surah Ali Imran, insya-Allah. Lepas kita baca nanti kita akan semak, kita akan bedah hukum tajwid, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan adanya program seperti ini, bacaan kita sehari demi sehari, semasa dan semasa, insya-Allah akan bertambah baik daripada sebelum ini, insya-Allah. Tuan dan puan sekalian yang mana ada kelapangan masa boleh join, insya-Allah. Dan minta tolong share live kita ni sebab ramai lagi yang belum mengetahui live yang kita buat ni, insya-Allah. Okey, tanpa melengahkan masa, mari sama-sama kita mulakan dengan bacaan doa. Mudah-mudahan dengan keberkatan doa tersebut Allah Taala akan memberikan kita kefahaman dan juga memberikan kita ingatan, insya-Allah, yang kuatlah seperti mana ingatan para rasul, para nabi, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. اللهم نور بكتابك بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي زدني علما وارزقني فهما والحمد لله رب العالمين. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan sekalian, seperti biasalah, marilah sama-sama kita mula bacaan kita pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
teruskan dengan bacaan ayat 109 insyaAllah hingga 112. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ila Allahi turja'ul umur. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Baik, kita ulang sekali lagi InsyaAllah ayat 109 sehingga 112 muka surat 64 surah Ali Imran insyaAllah. Yang ada kelapangan besar boleh sama-sama join. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل
الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Telah pun selesai bacaan kita, iaitu ayat 109 sehinggalah 112, muka surat 64, surah Ali Imran. InsyaAllah. Kemudian kita tengoklah sedikit sebanyak cara bacaan ataupun hukum tajwid yang terdapat pada ayat tersebut, iaitu ayat 109 sehinggalah ayat 112, muka surat 64, masih lagi dalam surah Ali Imran, insyaAllah. Okey, sama-sama kita tengok. Yang pertama sekali, walillahi ma, walillah. Baik, di sini lam yang kedua yang ada pada lafaz Allah itu wajib dibaca dengan nipis. Kerana apa? Kerana sebelum lam yang kedua tu, iaitu di bawah lam yang pertama tu ada baris kasrah. Maka lam yang kedua itu dibaca dengan nipis, wajib baca dengan nipis. Macam mana cara dah? Iaitu mulut kita yang bawah ni, rahang mulut bawah ni kita lebarkan, ataupun mudah faham, cara mudah bahasanya kita senyum. Senyum. Walillah, walillah. Bila kita senyum dia jadi, sebutan tu jadi nipis. Tu. Jadi di sini kita wajib nipiskan lam yang kedua yang ada pada lafaz Allah tu. Walillahi ma, la tu 2 rakaat la tu 2 rakaat sebab saya dapati ramai pelajar-pelajar saya bila baca lafaz Allah ada jadi cepat. Sebab apa? Sebab memang tulisan ni tak nampak alif, sedangkan tulisan asal Allah itu selepas lam yang kedua tu dia ada alif, tengah tu ada alif, tulisan asal Allah. Jadi kena baca 2 rakaat. Jangan baca walillahi ma fis, jangan baca laju. Dia baca laju sebab dia tak nampak alif. Sebab tu dia baca laju. Sedangkan di situ 2 rakaat mak asli. Dia ada alif. Tulisan asal Allah dia ada alif. Selepas lam yang kedua tu. Walillahi ma tu 2 rakaat mak asli. Alif sebelumnya fathah. Fis sama. Di sini fi ni jangan baca 2 rakaat lah, sebab kita nak sambung dengan kalimah sama ni. Jadi fis sama terus masuk. Di sini dipanggil alif lam syamsyah. Nak kenal dia selepas hamzah wasal, di atas lam itu tidak ada sukun. Tidak ada sukun. Terus kita dan selepas lam itu ada syaddah. Ada huruf yang bersyaddah. Jadi bacaan dia terus kita masuk kepada huruf yang bersyaddah tersebut. Fis sama. Jangan baca fil, salah nah. Sebab lam tu tak baca nah, tak baca
hamzah wasal pun tak baca, abaikan. Terus masuk kepada huruf syaddah. Fis sama, fis sama. Kemudian sin tu macam biasalah, sifat dia jangan lupa safir, iaitu desiran berangin. Fis sama madu harakah, alif kecil sebelumnya fathah mad asli. Fis sama wa mad asli juga dua harakah. Fis sama wa ti wa ma ti huruf ta bagi kasrah, ti ta ni jangan lupa sifat dia hams, walaupun dia berbaris dia tetap ada sifat tu, cuma kurang jelas berbanding kalau dia mati. Kalau ta ini sukun, jelaslah sifat hams, mat, bat, tapi di sini dia bagi kasrah. Bila bagi kasrah ni dia ada juga sifat hams, tapi dia tak jelas sangat. Fis samawati wa ma dua harakah, ma asli. Fil ard di sini dibaca jelas. Lam sukun itu wajib dibaca dengan jelas. Lam yang sukun itu wajib dibaca dengan jelas. Di sini dipanggil alif lam qamarah. Wajib jelaskan lam sukun. Nak kenanya selepas hamzah wasal ada lam yang sukun. Selepas hamzah wasal ada lam yang sukun, maka bacaan wajib jelaskan lam tersebut. Fil ard. Baik. Kemudian kita waqaf pada huruf dad. Di sini ada dua kalimati Ada dua kalimati. Yang pertama ra tu mati. Yang kedua dad. Ra tu mati, iaitu ra itu ada tanda sukun. Sukun asli. Kita panggil sukun asli Sukun yang nampak jelas. Dan dad itu juga mati. Mati disebabkan kita waqaf. Yang tu dipanggil sukun arudi, sukun yang tak nampak yang baru datang disebabkan kita waqaf. Jadi dua-dua tu mati. Jadi cara nak baca dah, kita kena bunyi dua-dua ni. Ra pun kena bunyi sikit, dad pun bunyi sikit. Jangan baca fil ar. Kalau kita baca fil ar, seolah maknanya kita buang dad. Jadi kita kena baca dua. Ra pun kena baca, dad pun kena baca. Maknanya lidah tu mula-mula ke makhraj, ke makhraj ra dulu, iaitu ujung lidah dalam keras, sentuh dalam keras. Kemudian tepi lidah tu, sepanjang tepi lidah tu dirapatkan ke gigi geraham atas. Tu cara nak sebut tu. Dan di sini tebal ra ini tebal. Ra sukun sebelumnya bagian atas, ra tebal. Dan dad ini memang huruf yang tebal huruf isti'la, lagi pula itba'. Fil ard. Tu cara nak baca dah. Jadi yang ni kena talaqi berburu Kena talaqi berdepan. Tengok mulut guru macam mana. Cara nak waqaf dia tu. Ramai yang kadang-kadang baca tak betul waqaf tak betul. Yang kita duk dengar waqaf pada ra saja. Fil ard. Dot tak ada. Dot tu buang. Jadi seolah-olah kita buang huruf, maka dia terjemahan dia lari, makna dia lari. Jadi kalau buat dengan sengaja tu masalah besar kalau dalam belajar tak apalah. Fil ard. Tu. Kemudian jim ni maknanya waqaf, harus kita waqaf. Okey. Seterusnya wa ilallah. Hamzah di pangkal halqum wa ilallah. Kemudian wa ilallah, lam yang kedua pada lafaz Allah dibaca dengan tebal kerana sebelumnya ada baratah. Wa ilallah tu. Ada baratah. Maka dibaca dengan tebal. Baik. Ilallah, jangan baca ilalla, salah Wa ilallah, lidah tu naik. Hujung lidah dalam keras, belakang lidah pun naik sikit. Wa ilallah, baru tebal. Wa ilallahi tur. Ra sukun sebelumnya dhammah, juga dipanggil ra tebal. Tur. Pada ra tu jangan lupa sifat dia, sifat takrir yang ada pada ra tu jangan lupa, iaitu getaran hujung lidah yang sedikit tu. Tur, ja'ul. Huruf ain jaga di tengah halqum. Pastikan kita tekankan suara kita di tengah halqum. Turja'ul umu, ja'ul, alif lam qamarah, jelaskan lam sukun. Mu dua harakah, mad asli. Tu pendek
U tu pendek sebab hamzah berada di atas alif. Yang tu kena ingat lah. Kadang-kadang keliru lah. Ramai keliru. Hamzah ni kalau dia duduk di tengah, di antara lam dengan alif ni, maka dibaca panjang, 2 harakah. Tapi kalau hamzah tu duduk di atas alif, maka dia baca pendek. Tu sebab tu kita belajar tu biarlah daripada bawah. Dulu saya ajar Iqra, ada bab ni. Ada bab ni. Berkaitan hamzah di atas alif dan hamzah berada di tengah. Ada lah. Jadi kita nak belajar Quran ni pastikan belajar daripada bawah lah. Bermula daripada Iqra insya-Allah. Bila kita naik Quran tu taklah pening sangat. Wa ilallahi turja'ul umur. Umur waqaf dengan 2, 4 ataupun 6 harakah. Mad arid li sukun. Macam mana nak kenal ma'arid li sukun? Kita waqaf pada huruf yang terakhir. Di sini huruf ra. Sebelum dia ada huruf mad, iaitu waw di sini. Umur 2, 4 ataupun 6 harakah. Pilihlah. Kemudian ra tu bila kita waqaf dia jadi ra tafkhim, ra tebal. Tahu mana? Iaitu ra yang diwaqafkan mati disebabkan waqaf. Kemudian sebelum dia ada wamat. Ada wamat. Umur dan sebelum dia ada dhammah lagi. Tu. Kemudian ayat seterusnya ayat 110 kan. 110. Okey. Kuntum. Di sini nun kosong, nun mati bertemu dengan ta. Nun kosong, nun mati bertemu dengan ta. Hukum apa ni? Nun mati, nun kosong bertemu dengan ta, hukum dia ikhfa lah. Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki lah. Jadi ikhfa hakiki ni, ikhfa maknanya sembunyikan. Nak sembunyikan apa? Sembunyikan nun ni, nun kosong ni di sisi ta lah. Sembunyikan dia. Dan ikhfa ni bacaan pertengahan di antara izhar dan idgham. Kalau izhar kun jelas nun. Kalau idgham nun tu tak bunyi, masuk dalam ta, tapi nak di sini bacaan pertengahan. Kuntum. Kena dengung lah. Dengung 2 harakat di hidung. Kuntum khair. Kemudian mim sukun bertemu dengan kha. Mim sukun bertemu dengan kha. Iaitu hukum dia izhar syafawi, bahagian mim mati. Izhar ni kena jelaskan lah. Mim sukun ni mestilah dijelaskan, iaitu rapatkan bibir sebentar. Kuntum khair. Rapat bibir sekejap sahaja, jangan lama. Bila lama takut jadi dengung yang panjang, itu salah. Itu cara bacaan dia. Kuntum khair. Ya sukun sebelumnya bari atas, bari fathah, kita panggil lin, bacaan lin. Dia ada 2 huruf, ya sukun ataupun waw sukun, sebelumnya bari atas. Tu dibaca dengan lin, lembut. Khaira ra fathah, ra tebal. Ra fathah, ra tebal. Kemudian ummatin, mim syaddah, wajib al-ghunnah, dengung 2 harakah, wajib dengung lah, bukan sunat. Rapatkan bibir dan dengung di hidung 2 harakah. Ummatin, tin kasratain sama selari, sama panjang bertemu dengan hamzah, hukum dia izhar halqi. Izhar ni wajib jelaskan kasratain sebut. Tin, ummatin, jelaskan bunyi tanwin tersebut. Ukhrijat, kha, makhraj dia di pangkal halqum, di hujung halqum, satu tempat dengan ghain. Yang mana kha ini salah satu huruf isti'la yang mesti dibaca dengan tebal. Isti'la bermaksud terangkat pangkal lidah ketika mana kita menyebut kha. Ukhrijat. Dan ra kasrah, kita panggil ra nipis. Nipis ni maknanya kena rahang bawah tu kena lebarkan, kena senyum. Ukhrijat. Dan ta sukun kena jelaskan sifat hams, iaitu berangin. Jat. Linna, nun syadah, wajib al-ghunnah, dengung 2 harakah. Cara bacaan dia, lidah kita, hujung lidah tu tekan makhraj nun dan dengung di hidung 2 harakah.
linna, na dua harakah mat asli, alif sebelumnya fathah. Sita, si huruf sin. Macam biasalah ada sifat sifat safir desiran, jangan lupa berangin desiran. Sita ta. Ta ni hamzah, pastikan bunyinya di pangkal halkum bawah ni, satu tempat dengan ha simpul. Ta'muru, muru, mim dengan ra mencium bibir mengisyaratkan dhammah. Muru, ru dua harakah mad asli lah, ru dua harakah mad asli. Waw sebenarnya dhammah, dan ra tu ra dhammah, ra tebal, ra tafkhim. Nabil, bil, alif lam qamarah, jelaskan lam sukun tu. Bil. Ma'ru, huruf ain tengah halkum, pastikan tekan suara di tengah halkum. Ma'ru, ru dua harakah mat asli. Waw sebenarnya dhammah, ru ra dhammah, ra tebal lah, ra dhammah, ra tebal. Ma'rufi, huruf fa, makhrajnya di hujung gigi kecil atas, sentuh perut bibir bawah. Fi watan, bil ma'rufi watanhau, nun sukun bertemu dengan ha simpul. Nun sukun bertemu dengan ha simpul, izhar halqi. Jelaskan nun sukun tersebut. Makhraj nun tu kena jelas. Watanhau, ha simpul di pangkal halkum, satu tempat dengan hamzah tadi. Hau iaitu waw sukun sebelumnya fathah. Lin, bacaan lin lembut. Watanhauna 'anil, huruf ain tengah halkum. Anil, nil, alif lam qamarah, jelaskan lam sukun. Kemudian mung, nun kosong bertemu dengan kaf. Ikhfa lah. Ikhfa. Okay, sebentar lah, saya nak share dah. Sebentar. Okay, tunggu sebentar lah, saya nak share sebentar. Okey. Nun kosong bertemu dengan kaf, hukumnya adalah ikhfa. Ikhfa apa? Ikhfa hakiki lah. Sebab kaf itu adalah huruf ikhfa hakiki. Huruf ikhfa ni 15, antaranya kaf lah. Dengung lah. Ketika dengung tu lidah kita tergantung. Munkari watu. Ra kasrah, ra tebal, ra nipis. Ra kasrah, ra nipis, dan kaf juga bacaan dan nipis. Kerana pangkal lidah, kaf ni berada di pangkal lidah, makhraj dia depan sikit daripada qaf. Cuma apabila kaf itu dibaca, maka pangkal lidah itu merendah, yang menyebabkan sebutan kaf itu jadi nipis. Munkari wa tu'minu, tu hamzah di pangkal halkum. Minu, nu dua harakah mad asli. Nu dua harakah mad asli. Nabillah. Baik. Billah. Lam yang kedua pada lafaz Allah itu dibaca dengan nipis kerana sebelumnya ada kasrah, iaitu di bawah ba. Kemudian lafaz Allah ketika waqaf boleh diwaqaf dengan 2, 4 ataupun 6 harakah. Dia jadi ma'arid sukun. Kemudian ada tanda waqaf, qaf lam ya, maknanya waqaf itu lebih diutamakan. Seterusnya walau, waw di bibir, makhraj dia. Lau lin, bacaan lin, iaitu waw sukun sebelumnya baris atas, lembut. Walau amana, dua harakah mad badal, iaitu bertemunya huruf hamzah dengan huruf mad di awal kalimah. Dua harakah. Amana ahlul, ha sukun, jelaskan makhraj dia di pangkal halkum. Ada sebutan dia mengalir suara lah, kerana ha juga bersifat dengan rakhawah. Ahlul kita. Jelaskan lam sukun. Di sini alif lam qamarah, jelaskan lam sukun.
Ahlul kita kita ta dua harakah mad asli, alif sebelumnya fathah, alif kecil sebelumnya fathah, mad asli nah dua harakah. Kitabi laka ka dua harakah mad asli, alif sebelumnya fathah. Lakana khairan lahum khair ya sukun sebelumnya beratas. Ya sukun sebelumnya beratas dipanggil bacaan lin lembut. Ya sukun sebelumnya beratas. Khairan lahum ral tanwin fathatain tidak selari bertemu dengan lam idgham. Hukum dan idgham bila unah masukkan tanpa dengung, iaitu kita masukkan fathatain tersebut ke dalam lam tanpa ada dengung lah. Khairan lahum tu kemudian ra ni fathatain ra tebal lahum waqaf di situ nah. Waqaf itu ada waqaf jim, harus kita waqaf. Kemudian seterusnya minhumul min nun sukun mestilah dijelaskan di sini kerana nun sukun bertemu dengan ha simpul. Minhumul di sini hukumnya izhar halqi, nun sukun bertemu dengan ha simpul. Izhar ni kena jelaskan nun sukun tu. Makhraj dia tu kena jelaskan. Minhumul humul alif lam qamarah. Ya, alif lam qamarah jelaskan lam sukun. Humul mu'minu mu hamzah di pangkal halqum. Minu nu dua harakah mad asli. Nawa'ak kaf bila dia sukun kita kena jelaskan sifat hams, sifat berangin yang ada pada kaf itu nah. Wa'ak jangan lantun nah. Wa'ak salah lah. Siapa lantun salah. Dia kena jelaskan sifat dah. Wa'aktharuhumul fasiqun. Tharuhumul ni hujung lidah nah. Makhraj ada di hujung lidah. Satu tempat dia ada 3 huruf nah. Dha, zal dan tha. Tiga huruf ni makhraj dia sama lah. Hujung lidah dikeluarkan sedikit. Manakala hujung gigi kecil atas sentuh hujung lidah tu. Wa aktharuhumul. Kemudian ra dhammah, ra tebal. Ra dhammah tu ra tebal. Humul ha dengan mim ni kena muncul bibir mengisyaratkan bagi dhammah. Humul alif lam qamarah jelaskan lam sukun. Fasiqun fa dua harakah mad asli. Makhraj fa hujung gigi kecil atas sentuh perut bibir bawah. Fa dan dia juga ada sifat hams iaitu terlepas nafas. Fasiqun 2, 4 ataupun 6 harakah mad arid disukun, iaitu kita waqaf pada huruf yang terakhir, huruf nun sebelum dia ada huruf mad iaitu waw. Itu cara nak kenal mad arid disukun. Waqaf 2, 4 ataupun 6 harakah. Okey, ayat 111. Lai di sini nun kosong bertemu dengan ya. Nun kosong bertemu dengan ya idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah. Masukkan idgham maknanya memasukkan ma'a serta ghunnah dengung. Jadi masukkan nun kosong ni bunyi dia tu masuk ke dalam ya lah. Idgham ma'al ghunnah masuk ke dalam ya serta dengung lah. Lai dengung di hidung 2 harakah. Pastikan dengung tu 2 harakah. Lan yadurru dad, huruf dad tebal nah. Huruf dad ni ramai yang baca kadang-kadang tak tebal. Jadi huruf dal. Salah nah. Huruf dad ni tempat ada, makhraj ada di sepanjang tepi lidah. Daripada pangkal lidah ke hujung lidah ke makhraj lam tu. Tepi lidah tu diangkat dan dihimpitkan ke gigi raham atas, kanan atau kiri. Lan yadurru. Sebab itulah bila kita baca dad, mulut kita tu agak herak sikit lah. Sebab apa? Sebab tepi lidah tu dirapatkan ke gigi geraham atas. Okey, seterusnya la yadurru. Ra tu ada syaddah, kena tekan. Setiap huruf yang ada syaddah kena tekan. Kemudian ra tu ra dhammah, ra tebal. Ru 2 harakah mad asli. Waw sebelumnya dhammah. Tu cara nak kenal dah. Lan yadurrukum illa mim sukun bertemu dengan hamzah.
Hukumnya adalah izhar syafawi. Izhar syafawi, bahagian mim mati. Bacaan dia mestilah dirapatkan bibir sekejap. Sekejap sahajalah. Jangan lama. Kalau lama ada jadi dengung panjang, itu salah. Rapatkan sekejap dan teruskan bacaan. Yadurrukum illa. Illa panjang. Yang pertama lam tu kena tekan, ada syaddah. Kemudian la tu panjang, 4 ataupun 5 harakah mad jaiz munfasil. Macam mana nak kenal mad jaiz munfasil? Selepas huruf mad ada hamzah dalam 2 kalimah. Bertemunya huruf mad dengan hamzah dalam 2 kalimah lah. Di sini huruf alif mad bertemu hamzah 2 kalimah. Illa 1 kalimah, adza 1 kalimah. Okey. Kemudian kita waqaf, soal lam ya, dibolehkan, dibenarkan waqaf. Tapi kalau kita nak sambung, dia jadi tanwin bertemu dengan waw, idgham al-ghunnah lah kalau sambung. Kalau kita waqaf, okey, kita waqaf pada soal lam ya ni. Okey, dibenarkan waqaf. Seterusnya, wa in nun kosong bertemu dengan ya. Nun kosong tu nun mati lah. Sebab dalam Quran ni nun mati berbagai-bagai bentuk. Antaranya nun ada sukun, yang kedua nun kosong, nun tidak ada tanda, yang ketiga nun ada tanda mim kecil. Semua tu nun mati lah. Ada bentuk dia berbeza. Sebab apa? Kerana berbezanya hukum. Baik. Kemudian nun kosong ni bertemu dengan ya, idgham ma'al ghunnah. Masukkan bunyi nun itu ke dalam ya serta dengung di hidung 2 harakah. Wa in yuqatilu, huruf qaf ni tebal. Salah satu huruf isti'la yang bersifat dengan isti'la. Isti'la bermaksud terangkat pangkal lidah. Maka sebutan dia jadi tebal. Makhraj qaf di bahagian pangkal lidah. Tu makhraj dia. Wa in yuqatilu, qa 2 harakah mad asli, alif kecil sebelumnya fathah. Tilukum, lu 2 harakah mad asli, waw sebelumnya dhammah. Kum yuwallu, mim sukun bertemu dengan ya, izhar syafawi. Jelaskan mim sukun tersebut, iaitu rapatkan bibir sebentar sahaja. Kemudian teruskan bacaan. Qatilukum yuwallu, tekan pada lam syaddah, kerana lam tak ada syaddah kena tekan. Yuwallu, lu 2 harakah mad asli, waw sebelumnya dhammah. Kumul adba, kumul alif lam qamarah, jelaskan lam sukun tu. Kumul alif lam qamarah, selepas hamzah wasal ada lam sukun. Cuba cara nak kenal dah. Wajib jelaskan lam sukun tu. Yuwallu kumul adba, dal sukun berada di tengah, dipanggil qalqalah sughra. Qalqalah sughra maksudnya pantulan yang kecil, iaitu pantulan yang perlahan. Dal itu dipantulkan secara perlahan. Kumul adba, ba 2 harakah asli, alif sebelumnya fathah, ra fathah, ra tebal, pastikan bunyi dia tebal. Thumma la, sa hujung lidah dikeluarkan sedikit, makhraj ada. Kemudian mim syaddah, wajib al-ghunnah. Rapatkan bibir dan dengung di hidung 2 harakah. Thumma la 2 harakah mad asli, yunsarun. Kemudian nun sukun, nun kosong bertemu dengan sad. Hukum dia ikhfa hakiki. Ikhfa ni sembunyikan. Sembunyikan bunyi nun kosong itu, nun mati itu di sisi sad. Bacaan dia berdengung 2 harakah. Ketika dengung itu lidah kita tergantung. Yunsarun, ra dhammah, ra tebal. Kemudian run 2, 4 ataupun 6 harakah mad arid li sukun. Okey, seterusnya ayat yang terakhir. Duribat, huruf dad, makhraj dia di sepanjang tepi lidah. Sepanjang tepi lidah diangkat dan dihimpitkan ke beberapa batang gigi geraham atas, kanan atau kiri. Bu. Sebab itulah apabila kita baca dad, kita punya mulut kita agak herak lah, sebab tepi lidah tu dia menghimpit ke gigi geraham atas. Duribat. Kemudian ra kasrah, ra nipis, ra tarqiq. Pastikan bila kita sebut ra nipis ni, mulut kita rahang bawah tu lebarkan ataupun senyum lah. Duribat. Kemudian ta sukun, pastikan jelas sifat hams, berangin yang ada pada ta itu. Duribat.
Kemudian alaihimudz, alai huruf ain tengah halkum, pastikan makhraj dia di tengah halkum lah, bunyi dia tu di tengah halkum. Lai ya sukun sebelumnya fathah, dipanggil lin, bacaan lin, lembut. alaihimudz himudz, di sini dipanggil alif lam syamsyah. Selepas hamzah wasal di atas lam itu tidak ada sukun dan selepasnya ada syaddah. Bacaan terus kita masuk kepada huruf yang syaddah tu. Alaihimudz dhillatu ay, tekan pada lam ada syaddah. Tekan pada lam ada syaddah. Dhillatu ay itu lembut, bacaan lin, iaitu ya sukun sebelumnya fathah. Ainama, ma dua harakah, mad asli, alif sebelumnya fathah. Kemudian thuqifu, huruf sa hujung lidah dikeluarkan sedikit. Thuqifu, fu tu panjang 4 ataupun 5 harakah, mad jaiz munfasil, iaitu bertemunya waw mad dengan hamzah dalam 2 kalimah. Thuqifu 1 kalimah, illa 1 kalimah. Jadi bertemunya huruf mad dengan hamzah dalam 2 kalimah dipanggil mad jaiz munfasil. Boleh baca 4 harakat, boleh baca 5 harakat. Thuqifu illa, tekan pada lam ada syaddah, la 2 harakat asli. Bihablim, ha, ni huruf ba lah. Jangan kata jim ni. Sebab kadang-kadang ada juga yang baca dengan jim lah. Tu, tambah lagi yang baru belajar lah. Dia ingat huruf jim, di sini bukan huruf jim ni, huruf ba. Sebab itulah kita kalau boleh nak belajar Quran ni bermula daripada Iqra', belajar daripada asas dulu. Sebab dalam tu dia ada terang berkaitan bentuk-bentuk huruf. Ba ketika di awal kalimah macam mana, ba di ketika tengah kalimah macam mana, ba di ketika akhir kalimah macam mana, bentuk-bentuk dia tu. Sebab tu saya kata pentingnya belajar daripada bawah, belajar daripada Iqra' asas. Ni Iqra' kita tak pernah belajar, tak pernah mengaji. Kemudian terus kita nak baca Quran. Sebab tu kita jadi pening. Kita keliru, banyak keliru. Huruf ba dia kata huruf jim, huruf ha dia kata huruf ni, macam-macam. Sebab apa? Sebab belajar Quran, dia belajar terus yang tinggi. Dia kena belajar daripada bawah, step by step. Bagi lancak. Buku 1 dulu, naik buku 2, naik buku 3. Begitulah. Cara macam kita lah. Belajar start daripada tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, lepas tu barulah naik ke peringkat universiti. Mana boleh terus masa mula nak mengaji terus masuk U? Tak boleh lah. Kita pening habis kan. Sebab apa? Sebab yang asas tu kita tak ada. Jadi begitu juga nak belajar Quran pun pastikan kita belajar daripada bawah. Daripada kenal huruf, kenal baris, kenal bentuk-bentuk huruf. Barulah naik sikit, step by step. Barulah kita akan faham insya-Allah. Tu cara dia. Belajar ni pula jangan terburu-buru. Pelan-pelan tu, jangan kalut-kalut. Okey. Bihablim, ni ba lah. Ha pedas di tengah halkum. Bihab, ba sukun berada di tengah, dipanggil qalqalah sughra, iaitu lantunan yang kecil, iaitu ba itu dilantunkan secara perlahan. Bihablim, kasratain bertemu dengan mim, idgham ma'al gunnah, masukkan kasratain ke dalam mim serta dengung 2 harakah. Cara bacaan dia, kita rapatkan bibir dan dengung di hidung 2 harakah. Bihablim minallah. Lam yang kedua pada lafaz Allah dibaca dengan tebal kerana sebelumnya ada fathah. Minallah. Hi wahab, ha pedas tengah halkum. Wahab, ba sukun berada di tengah, qalqalah sughra, lantunkan secara perlahan. Bihablim, macam tadilah, kasratain bertemu dengan mim, idgham ma'al gunnah, masukkan kasratain ke dalam mim serta dengung 2 harakah, rapatkan bibir. Wahablim minanna, alif lam syamsyah. Bacaan terus kita masuk kepada nun syaddah tu. Dan nun syaddah wajib al-ghunnah dengan 2 harakah. Minan nasi waba. Waba panjang. Waba tu panjang. 4 ataupun 5 harakah, mad wajib mutasil, iaitu selepas huruf ma alif ada hamzah dalam satu kalimah. Wa ba'u 2 harakah, ma asli, iaitu waw sebelum dhammah,
dua harakah mak asli. Bigha dabim, bigha huruf ghain ujung halqum satu tempat dengan kha. Dan dia juga salah satu huruf isti'la, iaitu yang dibaca dengan tebal lah. Bigha dabim, da pun tebal. Ni huruf tebal belakang ni. Jadi kita baca Quran ni kita kena pastikan yang kita ni tahu lah yang mana huruf tebal, yang mana huruf nipis. Boleh kita baca tu jadi seronok. Kalau kita baca dalam keadaan kita tak tahu tu jadi masalah. Hak tebal kita baca nipis, hak nipis kita baca tebal. Bi ghadabin, bim kasratain bertemu mim, samalah macam tadi idgham ma'al ghunnah, masukkan kasratain ke dalam mim. Bi ghadabin min Allah, sama juga macam tadi. Lam yang kedua dibaca tebal kerana sebelumnya ada fathah. Minallahi wa duribat Dad tebal lah, dad tebal. Wa duribat, ra kasrah, ra nipis, bat jelaskan sifat hams yang ada pada ta itu, iaitu berangin. Duribat alaihimul alai ain tengah hukum, lai lin bacaan lin, ya sukun sebelumnya fathah tu lin. Alaihimul mul alif lam qamarah jelaskan lam sukun. Alaihimul maskanah sin sukun jelaskan safir, sifat safir yang ada pada sin. Maskanah. Baik, pada huruf ta marbutah itu ada istimewa lah. Apabila kita waqaf dia jadi ha, bila kita sambung dia jadi ta, itu ta marbutah. Dan waqaf jim harus kita waqaf. Seterusnya dzalika bi annahum, za dua harakah asli, lika bi annahum nun syaddah wajib al-ghannah dengan dua harakah, hum ka mim sukun bertemu kaf idhar syafawi jelaskan mim sukun. Bi annahum kanu, ka dua harakah asli, nun asli dua harakah. Yakfuru, yak jelaskan sifat hams yang ada pada kaf. Yakfuru, furu ra dhammah ra tebal, ru dua harakah asli, iaitu waw sebelumnya dhammah. Nabi aya, bi'a. Di sini pertemuan hamzah dengan huruf mat di tengah kalimah dipanggil mat syibi badal, dua harakah juga. Bi'aya, ya dua harakah mat asli. Tilla, lam yang kedua pada lafaz Allah dibaca dengan nipis kerana sebelumnya ada kasrah. Tillahi wa yaqtulu wa yaqtulu, qaf sukun berada di tengah qalqalah sughra, lantunkan huruf qaf itu secara sederhana. Wa yaqtulu, lu dua harakah asli. Nal alif lam qamariyah jelaskan lam sukun. Nal anbiya, di sini nun mati bertemu dengan ba satu kalimah. Yang mana nun mati bertemu dengan ba ni hukum dia iklab. Iklab ni maknanya menukarkan sebutan nun mati kepada sebutan mim. Sebab itulah diletakkan mim kecil yang berkaki di atas nun tersebut. Nak menunjukkan kata di situ bunyi nun itu sudah ditukar menjadi mim. Sebab itulah bacaan dia kita kena rapatkan bibir secara ringan dan dengung di hidung. Wa yanqatulunal anbiya, biya panjang, fa ta lima harakah mat wajib muttasil, bertemunya huruf mat dengan hamzah dalam satu kalimah. Anbiya bi ghairi haqq, bi ghairi lin, bacaan lin ya sukun sebelumnya fathah. Rihaq, ra kasrah ra nipis. Haqq, ha pedas tengah hukum. Kemudian pada qaf itu bila kita waqaf dipanggil qalqalah akbar. Cara nak waqaf dia, sebelum kita lantunkan qaf itu kita tahan sebentar, sekadar dua harakat. Bi ghairi haqq. Tu. Kemudian seterusnya yang terakhir, zalika bima, za dua harakah asli, lika bima dua harakah asli. Asau sawwaka. Di sini idgham lah. Waw bertemu dengan waw kosong yang bertemu dengan waw berbaris, maka dipanggil idgham mislain ataupun idgham mutamassilain pun boleh. Masukkan waw ini ke dalam waw syaddah tu. Bima asaw wa kanu, ka dua harakah asli, nun asli. Ya'tadun,
dua empat ataupun 6 harakah. Baik, ma'arid disukun. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi telah pun selesai kita membaca dan juga kita telah pun selesai kita bedah hukum tajwid pada ayat 109 hingga 112. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang telah disampaikan sebentar tadi tuan-tuan dan puan sekalian dapat faham dan dapat amalkan dalam bacaan seharian insyaAllah. Dan minta tolong share mudah-mudahan ramai lagi yang boleh boleh sertai live ini insyaAllah. Okey, kita sudahi dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan sekalian, telah pun selesai bacaan kita pada pagi ini insyaAllah. Mudah-mudahan apa yang telah saya kongsikan pada pagi ini tuan-tuan dan puan sekalian dapat faham dan dapat amalkan dalam bacaan seharian insyaAllah. Baik, yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan yang lemah itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Baik, jadi saya sudah setakat ini dulu live pada pagi ini insyaAllah. Live yang seterusnya akan kita buat pada waktu-waktu yang telah ditetapkan yang telah kita maklum sebelum ni. Baik, insyaAllah. Jadi sekadar itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.